Okey, nampak tak booklet saya? Nampak. Tak nampak? Nampak. Okey, semua nampak tak buku teks saya? 5.4 dividen tunai. Okey, muka surat 177. Okey, sedia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, harap semuanya okey pagi ni segar-segar je lah. Okey. Mesti dah buat dah buat exercise sikit pagi ni kan. Okay, so dividen. Hari tu masa kelas yang sebelum ni saya dah bagi tahulah keuntungan untuk pemegang saham syarikat akan diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Okay, maknanya contoh hari tu kita ambil perniagaan apa hari tu kita buat? Nasi lemak kan? Nasi lemak apa? Lobster. Nasi lemak lobster. Kedai nasi lemak lobster rupanya betul-betul ada tau kat JB. Ingatkan saya reka-reka je rupanya betul jangan dia claim pula kan. Dia kata kita guna nama dia sudah kan. Okey. Jadi macam kita buat perniagaan kedai nasi lemak lobster tu, katalah kita dah maju, dah berjaya, keuntungan kita banyak dan kita nak bayar balik kepada pemegang saham kita. Okey, berapa yang kita nak bagi? Kita kena kira lah. Okey, jadi apa nama keuntungan yang kita bagi pada pemegang saham? Namanya adalah dividen Namanya adalah dividen. Okey, kita tak sebut keuntungan lah, kita sebut dividen. Okey, jadi bagi saham keutamaan, bagi saham keutamaan, dia punya nilai dividennya dia dah bagi tahu pada nama saham tersebut. Okey, pada nama saham tersebut dah ada nilai dividen. Tapi pada saham biasa tak ada lagi peratus ataupun nilai saham nilai dividen untuk saham biasa tu. Okey, siapa boleh bagi tahu saya agak-agaknya saham keutamaan tu saya kata pada nama dia je dah ada dah nilai dividen tu, agaknya yang mana ni pada nama saham keutamaan tu yang menunjukkan nilai dividen dia? Yang Siapa nak peratus tu. tahu? Persen. Ya, betul, bagus Aiman yang peratus tu contoh kalau dia nama dia share 8% share keutamaan, modal 8% share keutamaan. Maksudnya share keutamaan tu dia layak dapat dividen setahun sebanyak 8%. Okey, 8% daripada keuntungan lah. Okey, mari kita tengok Okey. Dekat sini dividen dalam bentuk peratus. Okey, dia bagi dalam bentuk peratus. Okay, adik ya Allah. Dan modal diterbitkan dan berbayar penuh atau okay. Maksudnya atas modal diterbitkan. Okey. Maksudnya macam ni. Contoh, awak beli saham contoh perniagaan nasi lemak lobster tu dia terbitkan saham sebanyak sebanyak 1 juta unit saham biasa. Okey, yang mana setiap saham biasa tu harga dia RM1. Jadi modal diterbitkan adalah 1 juta darab dengan RM1 iaitu RM 1 juta lah. Okey, bila dia kata dividen dia nak bagi 2%. Dividen tu dalam bentuk peratus. Akhirnya kita akan bagi dividen tu kepada pemegang saham dalam bentuk peratus ke dalam nilai RM? Saya tanya awak. Kita nak bagi dividen kepada pemegang saham nanti, dividen kita nak masuk dalam akaun dia ke, nak bagi dia cash ke, kita bagi dia 2%. Macam tu ke ataupun kita kata okey ni RM RM2,000 dividen. Macam tu. Yang mana satu? RM. Ya, betul betul. Dalam bentuk RM. Sebab tu kita kena darabkan dengan modal diterbitkan. Okey, kena darabkan dengan modal diterbitkan. Dalam modal diterbitkan jadi 1 juta contohnya. Jadi kalau lah peratus tu kata 8%, so 8% kali 1 juta. So 8,000 lah. Contoh macam tu kan. Okay, itulah dia nilai dividen yang akan diberikan kepada pemegang saham. So jumlah dividen bergantung kepada keuntungan. Kalau syarikat rugi tahun tu, agaknya ada tak dividen? Kalau syarikat rugi, dapat tak dividen? Dapat tak bayar dividen kepada pemegang? Ya, tak dapat. Okey, tak dapat. So kalau syarikat untung je baru dia bagi dividen kepada pemegang saham. Okey, dan istimewanya pula, ingat kita ada saham biasa dengan saham keutamaan. Kalau saham biasa ni, dia memang wang biasa lah maksudnya. Dia saham dia pun tak banyak sangat kan. Kalau syarikat rugi, dia memang tak dapat dividen. Saham keutamaan pun tak dapat juga dividen. Tetapi, kalau syarikat tu tahun depannya untung, pemegang
saham keutamaan, dia boleh dapat tunggakan dividen. Tahun lepas tak dapat kan? Tahun depan tu bila untung, dia boleh dapat tunggakan yang tahun lepas punya. Untuk pemegang saham keutamaan. Tu istimewanya pemegang saham keutamaan. Dia lebih utama. Okey. Lepas tu katalah contoh tahun 2020 syarikat rugi. Dia tak bayar dividen. Okey, tahun 2021 syarikat untung. Jadi syarikat kena bayar dulu dividen kepada pemegang saham keutamaan. Okey. Bayar dulu yang untuk tahun 2020 dan juga untuk tahun 2021. Ada baki, barulah bagi ataupun bayar dividen kepada pemegang saham biasa. Okey, jelas tak tu? Jelas. Okey. Alright. Maksud dividen tunai. Apa yang maksudnya dividen tunai tu? Dividen tunai adalah keuntungan yang diagihkan kepada pemegang share dalam dua kaedah. Okey, sama ada mengikut peratus atas nilai share ataupun sen se-share. Okey, dia dividen tu dalam bentuk tunai lah maksudnya. Okey. Peratus atas nilai share tadi ni macam saya jelaskan tadi. Katalah modal diterbitkan tu tadi 1 juta darab dengan berapa peratus. Okey, maknanya kita akan dapat masih lagi dalam bentuk RM, dalam nilai RM lah, dalam nilai duit. Okey, sebab dia tunai. Okey, dividen tu dalam bentuk tunai. Okey, kalau sen se-share pula, dia akan kira macam ni. Dia kata satu unit share, okey, satu unit share, dia akan bayar berapa dividen dia, berapa sen. Okey, contoh dia bagi satu unit share dia bagi 2 sen. Bukan 20 sen, 2 sen dividen dia. Jadi kalau awak ada 1,000 share, awak ada 1,000 share, jadi berapa sen awak dapat? Berapa dividen yang awak dapat? Okey, kalau ni nak cara nak kira dividen tunai ni, yang pertama tadi ikut peratus. Okey, macam tadilah. Peratus katalah 8% kali dengan 1 RM 1 juta kan. RM 1 juta modal diterbitkan. Okey, dapatlah jawapan dia berapa? 8,000, 80,000 kan. Okey, itulah dividen yang dibayar. Tapi lagi satu kaedah adalah dikira sen se-share. Maknanya satu share dia bagi dividen 2 sen. Maknanya kalau awak ada 1,000 share, berapa dividen awak dapat? RM2,000. Ya, betul. RM RM2,000. Itu dividen yang dapat. Okey, itulah dividen RM2,000 yang dibayar kepada pemegang saham. Okey, ada dua kaedah. Kaedah pertama ikut peratus. Tadi peratus saya faham kan? Peratus jarak dengan modal diterbitkan berapa. Dan yang sen se-share pula dia ikut bilangan share. Okey, kalau share awak ada 1,000, satu share 2 sen, darablah 2 sen darab 1,000. Okey, ikut. Itulah dividen tunai lah. Dia bayar kepada pemegang secara tunai. Okey, kalau awak perasan dekat dalam persekitaran kita ni kat Kota Tinggi ni lah kan, ataupun kalau sebelum ni awak tinggal tempat lain, pada setiap bulan Januari setiap tahun, awal tahun, dekat Maybank, okey, Maybank Kota Tinggi ke, Maybank Air Tawar 5 ke, Maybank Pengerang ke, dia akan buka kanopi. Okey, buka kanopi kat depan tu. Banyak, 2-3 kanopi dia buka. Okey, sebab apa? Sebab pada awal tahun bank akan bayar dividen kepada pemegang-pemegang saham Amanah Saham Bumiputera ASB. Okey, mungkin juga ada mak ke ayah ataupun ahli keluarga awak yang melabur dalam ASB, Amanah Saham Bumiputera. Okey, jadi setiap tahun memang tunggu. Okey, mula-mula pada hujung tahun dah tunggu dulu pengumuman daripada Perdana Menteri ada tak keuntungan ASB. Okey, maknanya dia orang dah masuk saham lah. Okey, dan bila kita melabur pada saham, kita memang mengharapkan kita akan dapat dividen yang banyak. Okey, pernah dulu dividennya besar 10%. Maknanya kalau awak simpan duit RM1,000, awak dapat 10%. Maknanya setiap tahun awak dapat 100 lah, 10% kali RM1,000. RM100 dividen. Tapi mulai tahun 2 tahun lepas tu dividen ASB dia dah turun. Dah sikit. Okey, tapi masih lagi orang tunggulah. Maknanya dah sikit tu dah tak sampai 10%, dah sampai berapa 8%, okey 5% macam tu. Okey, tu bergantung pada keuntungan syarikat tu lah. Okey, so mungkin nanti awak boleh tanyalah dengan ahli keluarga awak ada tak masuk ASB. Okey, kalau ada maksudnya mesti dapat dividen lah. Mungkin diorang boleh share lah pengalaman
Okay, so dividen tunai ni dia bahagi kepada dua. Tadi dua kaedah. Okay, yang ini terbagi kepada dua jenis, iaitu dividen interim dan dividen akhir. Okay, sebut ni dividen apa ni yang pertama? Interim dan Interim. dividen akhir. Ya, dividen interim, dan yang kedua adalah dividen akhir. Okay, dividen interim ni dia bayar. Okay, dividen interim dia bayar pada sebelum keuntungan sebenar diketahui. Contohnya perniagaan tu, contohlah ASB tadi ASB tadi, Amanah Saham Bumi Putra. Okay, dia dah meniaga, belum sampai bulan 12, belum setahun lagi, dah tengok dia punya keuntungan banyak. Ni biar betul ni, keuntungan ni banyak sangat ni. Okay, belum sampai hujung tahun, maknanya belum lagi buat penyata kewangan berakhir, belum diaudit lagi. Okay, tapi dah nampak keuntungan tu banyak. Jadi, ahli lembaga pengarah setuju kita, okay, kita bayar dividen pada bulan Jun ataupun pada bulan Julai. Maknanya belum lagi sampai Disember. So, bila dia ada keputusan nak bayar dividen pada mana-mana tempoh sebelum tempoh perekonomian itu berakhir, maka nama dividen tu adalah dividen interim. Okay, jelas tak? Jelas. Okay, dia sebelum keuntungan sebenar. Keuntungan sebenar dah tahu belum? Belum. Dia baru agak-agak je, tapi dia perasan dia punya keuntungan tu terlalu banyak. Okay, ataupun banyak sangat lah. Okay, jadi dia kata boleh bayar. Memang kita untung lah tahun ni, jadi kita bagi dividen interim. Okay, manakala dividen akhir pula, dah perkataannya pun akhir, maka dia bayar selepas keuntungan sebenar diketahui. Maknanya bulan 12 nanti biasa semua perniagaan, okay, syarikat ni akan closing lah, okay, akan buat tutup akaun dia, buatlah penyata kewangan dia semua, penyata kedudukan kewangan kan, akauntur rugi semua dah siap. Okay, baru tahu keuntungan sebenarnya berapa. Okay, bila dah tahu keuntungan sebenar berapa, dia kata okey lah, barulah kita bayar dividen. Maknanya kalau bulan 12 siap, bulan 1 boleh audit, bulan 2 dah boleh bayar dividen. Okay, so bila bakinya tu dibayar pada selepas keuntungan tu dapat dikenal pasti, maka itu namanya dividen akhir. Okay, jelas tak? Jelas. Okay, tadi kita dah tengok kaedah dividen, okay, kaedah pembayaran dividen. Yang pertama menggunakan peratus, okay, dan yang kedua sen se-share. Okay, dividen tunai tu maksudnya dia dividen yang dibayar dalam bentuk duit lah, dalam bentuk tunai. Okay, okay, seterusnya mari kita belajar kira. Ni contoh. Okay, timeline ni, garis masa ni dia bagi contoh lah. Kalau macam ni 1 Januari sampai 31 Disember adalah 1 tahun kewangan. Kalau dia bayar dalam mana-mana tempoh sebelum tempoh kewangan ni berakhir, maka namanya adalah dividen interim. Dan selepas kewangan berakhir pada 31 Disember ni, dibayar lagi dividen, maksudnya itu adalah dividen akhir. Okay, dividen akhir bagi tahun 2016. Alright. Okay, ini formula dia. Okay, nanti awak salin dalam buku Formula ni awak salin. Okay, lepas ni kita akan buat calculation lah, kita try. Okay, untuk kira dividen share keutamaan, okay, kita kena darab dengan tempoh dia. Modal diterbitkan dan berbayar penuh, darab peratus dividen. Okay, kalau kita tengok ni, modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan, darab dengan peratus dividen, ini maknanya kaedah yang mana? Kaedah peratus ke kaedah sen se-share? Peratus. Ya, betul. Betul kaedah peratus atas modal diterbitkan. Okay, ini untuk dividen bagi share keutamaan. Bila share keutamaan kita kena ambil lah modal diterbitkan bagi share keutamaan. Untuk share biasa nanti kita akan kira modal diterbitkan bagi share biasa. Okay, peratus ni peratus yang dia dah bagi. Dia bagi tahu. Okay, untuk peratus bagi share keutamaan dia yang pada nama dia tu. Ikut saja nama dia tu dan darab tempoh. Tempoh ni tempoh apa? Tempoh bulan, berapa bulan yang dia bayar. Katalah 1 Januari ni dia beli. Okay, 1 Januari, tengok kat timeline ni 1 Januari ni pemegang saham tu beli saham. Okay, katalah bulan kat sini 30 Jun syarikat nak bayar dividen. Jadi berapa bulan ni? 1 Januari pergi 30 Jun, berapa bulan? Enam. Ya, betul. Bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. 6 bulan lah. Okay, jadi 6 bulan. So, tempoh dia akan jadi 6/12.
12. Macam tu kena darab. Kena per 12. Okay, peratus ni peratus yang ada pada nama syek keutamaan tu. Modal diterbitkan kita bergantung pada berapa yang dibelilah. Okay, tu untuk share keutamaan. Dan share biasa pula dia ada dua kat sini. Okay. Yang mana satu formula dia ada dua kat sini untuk share biasa. Yang mana satu yang menggunakan peratus. Okay, peratus atas modal diterbitkan. Yang mana satu? Yang atas ni ke yang bawah? Tengok formula untuk dividen share biasa. Yang pertama, modal diterbitkan dan bayar penuh darab dengan peratus dividen yang diisytiharkan. Atau yang kedua, bilangan unit modal diterbitkan darab dengan nilai dividen se-share. Yang mana kaedah yang peratus atas modal diterbitkan? Yang satu ke yang dua? Satu. Ya, betul. Sebab ni ada peratus. Okay, so ini kaedah yang pertama lah digunakan peratus. Okay, dan yang ini pula nilai dividen se-share. Okay, so ni digunakan ikut nilai share tu berapa dividen dia dapat lah dalam bentuk RM dia bagi . Alright, kita Allahu Akbar. Okay. Nampak tak? Ke dah hilang? Ada tak? Ada. Okay, thank you. Okay, mari kita cuba. Okay, ni contoh tau. Okay, kita ambil lah satu contoh ni. Mengira dividen interim. Okay, syarikat Berjaya Berhad. Okay. Pada 16 Januari 2017, syarikat telah menerbitkan 2 juta unit saham keutamaan 6%. Okay. Pada harga RM1 se-share. Dan 3 juta unit saham biasa pada harga 50 sen se-share. Okay, so ada 2 saham lah. Okay, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup 31 Januari. Maknanya pada tarikh 31 Januari baru dapat duit. Okay, baru orang belilah. Tempoh perakaunan berakhir 31 Disember. Okay, 31 Disember. Pada 31 Julai, syarikat memutuskan membayar dividen interim. Kenapa nama dia dividen interim? Jawab seorang. Kenapa pada 31 Julai dia kata nak bayar dividen interim? Kenapa bukan nama dia dividen akhir? Sebab dia bayar sebelum keuntungan sebenar. Ya, betul Tika. Okay, dia bayar sebelum keuntungan sebenar, iaitu kalau keuntungan sebenar mesti dah tahu pada akhir tempoh perakaunan 31 Disember. Tapi tarikh 31 Julai adalah sebelum 31 Disember. Jadi dia nama dia dividen interim. Okay, jelas tak kat situ? Jelas. Okay, baik. Lepas tu dia kata, kira lah. Okay, anda lagi menghitung dividen interim. So syarat nak bagi dividen tu macam mana? Untuk share keutamaan, dekat nama dia ada 6%. Dia tak boleh tukar. Memang 6% lah. 6% share keutamaan bagi tempoh 6 bulan pertama. 6 bulan pertama maknanya daripada bulan tengok dia bayar pada 31 Januari, nak pergi pada 31 Julai. Cuba kira berapa bulan sebenarnya. Saya tak percaya 6 bulan. 7 bulan. Okey, lagi? Dawiyah? Aiman? 7. Lagi? Alisha? Ada Alia 6. Okey, Alia Muta? 6. Dania? 6. 6. Okey, siapa lagi ada? Adibah ada? Adibah? 6 bulan. 6. Hazika? 6. Hazika tak ada? Hazika? 6. Okey dah, tak apa. Alamak, macam mana nak ni? Okey, boleh. Okey, baik. Okey, macam mana kita nak kira? Kita tengok
Daripada tarikh 31 Januari, jadi bulan Januari dah sampai 31 hari bulan ni. Jadi kita nak kira tak bulan Januari tu? Agaknya bulan Januari tu kita orang ni pemegang saham bayar pada 31 Januari dah hujung Januari. Jadi bulan Januari tu kena kira tak? Tak. Tak. Kita tak kira. Jadi kita kira daripada Februari. So Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Sebab dia kata 31 Julai kan. So Julai. So 6 bulan. Okay. So 6 per 12. So nak kira dia macam mana 6% kali dengan modal diterbitkan bagi saham keutamaan. So saham keutamaan diterbitkan 2 juta unit. Harga dia RM1 seunit. Jadi berapa ringgit modal diterbitkan untuk saham keutamaan? Berapa ringgit? Modal diterbitkan dulu. 2 juta unit kali dengan RM1. Jadi berapa? 2 2 juta. juta. Ya, 2 juta. Okey, jadi kita tengoklah sini. 2 juta unit kali dengan RM1 jadi 2 juta. RM 2 juta darab dengan peratus dia 6% dan darab dengan tempoh 6 per 12 tadi. So dapat RM 60,000 dividen interim untuk share keutamaan. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Dan untuk share biasa pula dia tak ada bagi dekat nama dia tak ada peratus. Sebab tu untuk share biasa dia akan bagi peratusnya berapalah. So 3%. Dan modal diterbitkan bagi share biasa pula adalah 3 juta unit darab dengan 50 sen. So dapat berapa? 3 juta unit kali 50 sen? 1.5 juta kan? 1,500,000 darab saja dengan 3% dividen yang dia bagi ni. Okey, dividen yang bagi 3%, darab saja 3%, maka tak payah darab dengan tempoh. Untuk share biasa tak perlu darab tempoh, ingat share keutamaan saja darab tempoh. Okey, so dapat 45,000. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, baik. Okey, ni bawa kita cari contoh kejap. Selak-selak buku teks tu. Okey, tengok soalan ni muka surat 184. Assalamualaikum. Bukan. Sorry, tidak. Okey, muka surat 186. Okey, soalan 4. Okey, 186 soalan 4. Okey, kat sini syarikat Permata Berhad. Okey, modal yang diterbitkan adalah 3 juta unit, 5% share keutamaan. Okey, jumlahnya RM 6 juta. Dia dah bagi jumlah kat sini. Maksudnya, kalau saya tanya, share keutamaan ini berapa harga dia satu unit? Boleh cari tak? Boleh kot. Boleh. Berapa Man? Macam mana? Berapa harga dia satu unit? Dia dah bagi jumlah terus ni. Berapa? Saham unit, okey tengok soalan ni syarikat Permata ni. Saya belum suruh kira dividen baru nak tanya dulu harga seunit share keutamaan berapa. Share keutamaan dia ada 3 juta unit. Okey, dan jumlah modal diterbitkan bagi share keutamaan adalah RM 6 juta. Jadi berapakah harga saham keutamaan ni se-share? Berapa? RM2. Boleh cari tak? RM2. Macam mana Dani cari RM2? Darab Siapa darab dengan siapa?
betul. Bahagi. RM2 tu betul. Siapa bagi siapa? 6 juta 6 bagi juta bagi 3 juta. 3 juta. Ya, betul. RM 6 juta bagi 3 juta unit. Jadi, dapatlah RM 2. Satu unit share keutamaan harga dia RM 2. Okey. Lepas tu share biasa ni pula berapa ringgit satu share harga dia? RM1. RM1 lah. RM 4 juta bahagi 4 juta unit. Okey, macam tu lah. Sama je sebelum ni. Alright, so tu harga dia. Ni lah dalam modal diterbitkan. Okey. Syarikat telah membayar dividen interim untuk share keutamaan dan 3 sen se-share untuk share biasa. Okey, ni ada dua keadaan. Okey, untuk share dividen interim share keutamaan, dia tak bagi se-share, dia bagi peratus. Ikut peratus yang sinilah. Okey, dan untuk share biasa pula, dia ikut 3 sen se-share. Okey, so ni yang kaedah yang kedua, ikut sen se-share. Yang dividen interim ni peratus atas modal diterbitkan. Okey, iaitu kaedah yang pertama. Okey, so dia kata pada tarikh 30 Jun 2017. Okey, so tahun kewangan berakhir 31 Disember, akhir tahun. Okey, tapi dia 30 Jun dia dah bayar dividen, maknanya dividen interim. Boleh tak kita kira berapa dividen interim untuk share keutamaan? Boleh kira tak? Boleh kira tak? Boleh. Okey, macam mana? Boleh. Cuba untuk share keutamaan dulu. Okey, apa formula dia tadi? Peratus. Berapa peratus untuk share keutamaan? 3. 5. 5. 5. Macam mana 3? Okey, 5% ni kan. Okey, so 5%. Tekan kalkulator 5% kali dengan modal diterbitkan syarikat keutamaan. Berapa modal diterbitkan syarikat keutamaan? 6 juta. Ya, betul. RM 6 juta. Okey, darab dengan apa lagi satu? Tarikh dia. Ni. Tempoh. Okey, bagus. Tempoh dia. Daripada tarikh beli ni, tarikh dijual 1 Januari pergi 30 Jun. Berapa bulan? Jadi bulan Januari kita kira tak? Kira. Kira sebab dia daripada 1. Jadi Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun. Jadi berapa bulan? 6. So 6/12. Okey, so sama dengan berapa? RM150,000. 150,000. RM ke unit? RM. Betul. Okey, sebab kita bayar dividen dalam bentuk tunai Dividen mesti dalam bentuk RM. RM 150,000. Okey, faham tak? Jelas tak? Jelas. Jelas. Okay, yang lain macam mana? Boleh? Boleh. Jawab tau. Nanti kalau tak faham tanya. Okey, cikgu tak faham, ulang balik. Saya ulang balik. Okey, tu baru untuk share keutamaan. Sekarang kita pergi pula untuk share biasa. Masih lagi dividen interim. Tapi dia tak bagi peratus, dia bagi sen se-share. Share biasa dia kata 3 sen se-share untuk dividen interim. Jadi cara pengiraan dia adalah macam mana pula? Ada peratus tak? Tak ada. Tak ada. Jadi kira macam mana? Sen darab dengan berapa? Ni 3 sen se-share. Maksudnya satu share dia dapat dividen 3 sen. Jadi macam mana kita nak cari dividen untuk keseluruhan share biasa? Darab dengan unit. Darab dengan unit share biasa yang diterbitkan. Berapa unit? 4 juta. Ya, betul. Jadi 4 juta unit darab RM. Walaupun dia bagi 3 sen, masih lagi buat dalam bentuk RM. 0.03. Jangan tulis 3 sen mesti 0.03. Jadi jawapannya berapa? RM120,000.
Ya, dalam bentuk unit ke RM? RM. Ya, betul. RM 120,000. Okey, dah. Okey, jelas tak untuk dividen interim? Jelas. Jelas. Okey, yang lain macam mana? Jelas. Okey, lagi yang lain? Jawab-jawab semua. Jelas. Jelas. Okey, Alia Mota? Okey, Alhamdulillah. Baik. Okey, seterusnya kita pergi pula pada dividen akhir. Okey, dividen akhir pula, cara dia adalah, okey, pergi pada nota tadi dah balik lah. Okey, yang page tadi balik semula. Pergi balik pada pengiraan contoh. Terlebih dah ni lah dia. Okey, kita pergi balik pada contoh yang tadi untuk kita kira dividen akhir. Okey. Okey, dah sampai kat sini. Mengira dividen akhir. Okey, macam mana nak kira? Okey, so contoh yang sama tadi. Okey, masih lagi contoh yang ini. Contoh yang apa mata tadi? Nama dia apa? Syarikat Berjaya Berhad. Okey, tapi dia dah nak sambung pula pada akhir tempoh perakaunan. Dia dah kira keuntungan akhir. Lepas tu dia nak bagi pula dividen akhir. Jadi dia kata dividen akhir dia untuk share keutamaan tak berubah. Masih lagi 6%. Okey, dan bagi share biasa dia dah bagi pula 5%. Okey, cuma tarikh ni penting untuk kita kira bulan bagi share keutamaan. Ingat tadi masa share keutamaan tu dia bayar dividen interim pada 31 Julai. Jadi untuk dividen akhir kita kena kira daripada 31 Julai nak pergi 31 Disember berapa bulan. Okey, jadi formula dia sama je lah. Okey, peratus iaitu 6% darab dengan berapa tadi dia punya modal diterbitkan untuk syek keutamaan iaitu 2 juta kali RM1 iaitu 2 juta RM 2 juta darab dengan peratus 6% dan bulan dia. Jadi kalau tadi dia bayar pada 31 Julai maka bulan Julai tu kita tak kira. So kita mula kira daripada Ogos. Ogos, September, Oktober, November, Disember. Berapa bulan? 5. Ya, jadi kita darab dengan 5%. Nampak ni? Darab 5% sebab daripada yang dia bayar dividen interim. Okey, bukannya daripada awal tahun daripada yang dia bayar dividen interim sampai kepada tempoh dia bayar dividen akhir berapa bulan. Okey, jelas tak kat situ pengiraan bulan tu? Jelas. Jelas. Jadi darab dengan peratus yang sama. Share keutamaan peratus tak berubah. Okey, tapi untuk share biasa peratus dia boleh berubah. Okey, so dapatlah nilai ni. Untuk share biasa pula ikut peratus yang dia bagi darab dengan berapa yang modal diterbitkan tadilah 1.5 juta, so dapat RM75,000. Okey tu. Okey, kita balik semula kepada latihan tadi. Kita cuba balik latihan yang tadi. Okey. Okey, ni pula soalan 4 tadi syarikat permata. Okey, tengok semua. Okey, jadi dia kata tadi kita dah kira dividen interim, sekarang kita nak kira pula dia punya dividen akhir. Pada tahun berakhir 31 Disember 2017, okey, Lembaga Pengarah Syarikat Permata mengisytiharkan dividen akhir 6 sen bagi setiap unit share biasa. Okey, dia tak cakap pun dia bayar untuk share keutamaan, tetapi untuk share keutamaan dia bayar ke tak bayar? Soalan saya. Dia tak bagi tahu tau dia bayar dalam maklumat ni dia tak bagi tahu dia bayar dividen akhir untuk share keutamaan. Tetapi sebenarnya hakikatnya syarikat bayar ke tidak dividen untuk share keutamaan, dividen akhir untuk share keutamaan? Bayar. Kenapa bayar?
Tak. Tadi saya jelaskan. Oh, Aiman tak bayar. Okey. Okey. Kenapa tak bayar Aiman? Sebab dia Tak bagi dah tahu. bayar dividen interim. Sebab dah bayar dividen interim, tak bayar dividen akhir. Okey, Dania kata bayar. Kenapa bayar Dania? Kenapa bayar? Tadi saya dah terangkan dah masa saya jelaskan tadi semua awal-awal tadi saya dah bagi tahu. Bayar ke tak bayar? Okey, orang lain? Tolong bayar ke tak bayar? Dia tak ada dalam statement, tak ada sebut dividen untuk dividen akhir untuk share keutamaan. Dia cuma bagi tahu dividen akhir untuk share biasa. Tapi sebenarnya syarikat akan bayar tak dividen akhir untuk share keutamaan? Hello. Lah dah diam pun. Okey, bayar. Mesti dah cakap bayar sebab tadi antara ciri untuk share keutamaan, saya kata tadi, dia mesti dapat dividen dulu. Okey, kalau pun share biasa tu tak dapat, mesti share keutamaan dapat dulu. Okey, walaupun dia tak nyatakan, mesti share keutamaan dapat dulu. Okey, so memang kita kira untuk share keutamaan dulu. Kenapa dia tak bagi dalam statement ni? Sebab share keutamaan kita dah tahu, peratus dia dah ada dan tempoh pun kita boleh kira tempoh dia. Okey, so kita kira dividen akhir pula kat sini. Ada orang tak ni? Okay, ya Allah, apalah tulisan saya. Okay, dividen akhir. Okay, untuk share keutamaan. Okay, share keutamaan. Apa tadi formula dia? Peratus. Berapa peratus share keutamaan? 5. 5%. 5% kali dengan modal diterbitkan share keutamaan berapa? 6 juta. Ya, RM 6 juta. Bila lah saya nak pandai pakai tab tu. Kali berapa tempoh dia? Ingat tempoh dia daripada dia bayar interim pergi kepada bayar dividen akhir. Berapa tempoh dia? Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan ni. Okay, dia bayar dividen interim pada 30 Jun. Jadi Jun tu kita kira tak? Kita kira tak bulan Jun? Tak. Kita tak kira. Jadi kita start kira bulan Julai. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Jadi 6. 6/12. Okay, kenapa Disember? Sebab dia bayar dividen akhir pada Disember lah. 6/12. Dapat berapa ni? Tolong kira. Berapa? RM150,000. 150. RM ke unit? RM. Okay, RM. Okay, RM 150,000. Okay, itu untuk saham share keutamaan. Untuk share biasa pula. Okay, untuk share biasa pula, dia bagi 6 sen per share. Jadi maknanya, satu unit share biasa dia dapat 6 sen. Jadi ada berapa unit share biasa? Berapa unit? 6. Share biasa yang diterbitkan ada berapa unit? Berapa bilangan share biasa tu?
Tengok kat mana? Tengok kat kotak biru ni. Berapa unit dia? 4 juta. 4 juta. Ya, 4 juta unit. Jadi dia dapat 6 sen kan? 4 juta unit. 4 juta. Sabar je lah. Kali dengan RM berapa ringgit dapat? 6 sen. RM 0.06. Aduh. Alright. Dapat apa jawapan dia? RM? 240,000. Ha? 240,000. Ya, betul. 240,000. Okey, 240,000 ni untuk share biasa. Jadi untuk total, jumlah dividen akhir adalah kita campurkan dua ni lah. Untuk share keutamaan dan juga share biasa. Jadi 150,000 campur 240,000, jadi jumlah dia RM. Tambahkan dapat berapa? RM350,000. Berapa dapat? 150,000. 390,000. Berapa? 390,000. Ya, dapat jawapan dia RM 390,000. Okey. Jumlahkanlah bawah tu. Okey, jadi jumlah dividen akhir sama dengan RM 150,000. Oh ya Allah, hai. Ya Allah. Tambah dengan 240,000. Okey, ada soalan tak? Okay, ni hari ni kita nak belajar tu saja, dividen interim dan dividen akhir. Saya bagi soalan mudah, tak payah tunggakkan lagi. Tunggakkan nanti hari Ahad kan. Masya Allah. Soalan tak? Yang senyap tu, faham tak? Dah pergi sarapan agaknya kawan-kawan ni. Okay. Saya dah beli tab tau, nak pakai pen dia apa semua, tapi dia tak boleh connect pula. Macam dia pakai pen apa ni, touchpad dia. 390,000 jawapan dia. Okay. Okay, setakat ni macam mana? Boleh jelas ke tak? Boleh. 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 Okey, Alhamdulillah. Okey, nanti awak buat soalan 4 ni buat semula. Jawablah menghitung modal diterbitkan, awak dah pandai. Dividen ni saya dah ajar ni, awak buat balik. Dan menunjukkan bagian equity pemilik ni dah buat dari tu. Tak payah. Okey, jadi awak buat soalan 4, soalan 5. Okey, soalan 4 dan soalan 5 saja. Okey, nanti saya akan bagi satu lagi latihan dekat dalam PDF. Okey, saya masukkan dalam grup. Okey, itu saja. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Cikgu, Okey, tidak. Ya. macam mana nak tahu jumlah dia tu unit ke RM? Jumlah mana? Contoh macam 5% darab 6 juta darab 6 per 12 tu. Dah 6 Jawapan juta dia. dengan macam mana? Ratus dah semula? 5% darab 6 juta darab 6 per 12 tu. Yang cikgu tanya tadi jadi jawapannya dalam unit ke RM? Jawapan dividen tu. Ha. Dividen mesti dalam bentuk RM. Okey, contoh macam ni, soalan biasa Contoh soalan
Um, okay. Contoh-contoh soalan matematik simple lah. Soalan penyelesaian masalah untuk darjah 4 kan. Okay. Awak nak beli 5 biji buah oren. 1 biji buah oren. Awak nak beli 5 biji buah oren. 1 biji buah oren harga dia RM2. Jadi awak kira RM2 kali dengan berapa biji tadi? Berapa biji saya bagi contoh tadi? 5 biji. Darab 5 biji. Jadi 5 darab dengan RM2, RM10. Dapatlah RM. Jadi macam yang tadi awak kira tu, peratus darab dengan RM modal diterbitkan. Modal diterbitkan tu dalam bentuk RM. Okey, jadi darab dengan tempoh. So jawapan dia dalam bentuk RM. Untuk share keutamaan tak ada masalah, memang dalam bentuk RM. Tapi bila share biasa, dia ada bagi dua kaedah, sama ada peratus ataupun dalam bentuk berapa sen se-share. Maknanya saham dividen tu dia dah bagi dalam bentuk RM, darab saja dengan unit. So RM darab unit dapatlah bentuk RM. Untuk share biasa. Okay, kalau yang peratus pun sama, peratus darab dengan RM modal diterbitkan tu. Okay, modal diterbitkan awak dapat anda kira dah sebelum ni. Unit darab dengan harga se-share. Jadi dalam bentuk RM. RM darab dengan peratus je. So dapat jawapan dalam bentuk RM. Dividen mesti dalam bentuk RM. Ingat sebab dia dividen tunai. Okay, dia tak ada orang bagi dividen dalam bentuk pulangan barang tu, tak adalah, semua dalam bentuk tunai. Okay. Okay Dania, boleh Dania? Boleh. Okay lagi. Dawiyah ada soalan? Tak ada. Adibah? Tak ada. Soalan Adibah? Tak ada. Tak dengar soalan Adibah. Atika? Tak ada. Alia Natasha? Tak ada. Alia nanti buat latihan lepas Saya dah buat tapi lupa nak hantar. Ayo, dah berapa kali gitu nanti hantar tak apa. Nanti saya semak yang lain pun nanti saya pulangkan. Aiman ada masalah? Tak ada. Okay, Alisha? Tak ada. Okay, Azika? Tak ada. Dania? Lagi sekali? Tak ada. Okay, dah sedia dah pakai tudung? Dah pakai tudung semua? Nak on camera? Sedia? Okay, saya kira sampai 5 on camera Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, on camera. Okay. Hai Tika. Hai Alia. Lagi. Hai Diba. Okay, lagi. Kan seronok nampak muka masing-masing. Lagi. Dawiyah, Dania, Aiman, Alisha, Azika. Cepat. Saya nak print screen ni. Okay. Dah. Ada pakai telekong? Pakai je lah telekong mak tu boleh. Tak ada. Aiman tak kata lagi kawan. Alisha, okay. Wah, Aiman dah duduk beranda, bagus Aiman. Sihat Aiman. Okay, good. Lagi. Hai Dawiyah. Wah, Alisha macam ada gitar di belakang tu. Wah lah, Buster lupa. Nyanyi ke dengan Dini hari tu? Alisha, ada buat dengan Dini ke yang dia buat, dia masuk YouTube tu? Tak ada? Tak ada. Kayaknya tak ada. Buat sendirilah, buat YouTube sendiri. Pokok boleh blend. Cepat. Alia dengan Dania dengan Azika, cepat. 1. Alia Natasha Mota, kan pun off. Cepat. 1, 2, Azika. Main muka man. 3, 4, 5. Okey, kejap. Saya try masukkan jadi tak? Kan seronok. Rindu tak nak pergi sekolah? Okey, jadi.
Okey, terima kasih semua. Sekejap lagi saya masukkan soalan dalam grup Okey, apa-apa soalan boleh tanya tau. Okay, thank you semua. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay. Right. Wow.